Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Minta maaf atas apa gangguan itu tadi. Ada panggilan penting yang perlu dijawab. Okey, kita sambung balik berkenaan dengan buku Dosa Tersembunyi. Buku ini telah dicetak oleh Nizamiyah Publication. Okey, diterjemahkan oleh saudara Muhammad Najmi Rohaizat Muhammad Nazri dan Ahmad Naqiyuddin. Asal daripada kitab Batinul Ithmi Al-Khatarul Akbaru fi Hayatil Muslimin. Okey. Buku ini secara umumnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti membahagikan buku ini kepada dua bahagian. Okey. Jadi bahagian pertama menceritakan tentang masalah ini. Okey, apakah masalah yang terjadi kepada umat Islam pada masa kini? Dan bahagian yang kedua menceritakan tentang bagaimana untuk merawat permasalahan ini. Jadi ada dua bahagian di situ. Okey. Bahagian pertama yang menceritakan tentang masalah ini, dia bermula dengan menyebut, yang saya sebut di bahagian pertama itu tadi, mula dengan menyebut bahawasanya masalah kita umat Islam bukanlah masalah dari segi keilmuan kita yang nanti akan disentuh di hujung kitab berkenaan lanjut tentang masalah keilmuan tersebut. Tapi dia kata masalah kita adalah masalah keikhlasan, masalah niat, masalah hati. Itu yang disebut dengan batinul ithm ataupun dosa yang tersembunyi itu yang ada di dalam hati. Itu masalah kita. Jadi dia mulakan dengan membahaskan tentang aspek yang ada dalam agama Islam. Ada yang disebut sebagai aspek zahir dan aspek batin. Ataupun kita sebut aspek hakikat dan aspek syariat. Syariat adalah yang zahir, hakikat adalah yang batin. Dan perkara yang utama dalam aspek batin itu adalah hati kita, hati manusia. Jadi disebut masalah kita adalah kerana hati kita tidak telus, tidak benar-benar ikhlas di dalam pengamalan kita, di dalam mengamalkan syariat. Itu masalah kita. Okey. Itu secara umum berkenaan dengan bahagian pertama. Dia menerangkan tentang, kalau dia tengok dalam buku ni, ada aspek batin dan zahir dalam agama. Kemudian menyebut bahaya terbesar. Bahaya terbesar itu adalah ketidakikhlasan niat tersebut. Okey. Kemudian, apa yang terjadi daripada ketidakikhlasan niat tersebut? Akan ada banyak masalah. Akan ada perpecahan. Akan tak ada kesatuan. Apa yang kita buat tak menjadi. Kerana apa? Di sini juga disebut bezanya kesatuan umat Islam dengan kesatuan umat yang bukan Islam. Kesatuan umat Islam itu perlu menjaga dua aspek. Aspek zahir dan aspek batin. Ataupun aspek hakikat dan aspek syariat. Jadi kalaulah dijaga salah satu saja, maka takkan perkara tersebut takkan boleh berkembang. Takkan boleh memberikan natijah. Kalau tak dijaga dua-dua aspek tersebut. Beza dengan golongan yang bukan Islam. Okey. Setelah habis menyentuh masalah umat Islam ataupun penyakit umat Islam, dia masuk kepada perbahasan penawar penyakit tersebut. Dan dia mulakan dengan satu persoalan yang menarik. Dia kata, sekarang para pembaca, adakah anda memang yakin anda ada sakit tersebut atau tidak? Bila dah dengar penerangan yang disebutkan, lanjutlah. Kalau nak cerita tu akan jadi panjang. Okey. Setelah dia sebut semua perkara tersebut, dia kata, yakin tak yang kita ada penyakit? Kalau kita yakin kita ada penyakit, waktu itu barulah kita betul akan berusaha untuk merawat. Selagi kita tak yakin kita ada penyakit, kita tak akan berusaha untuk merawat. Kita akan anggap benda tu benda biasa, benda yang kita tak akan indahkan. Okay. Jadi bila kita yakin ada sakit, barulah kita mula merawat. Macam mana bentuk perawatan tersebut? Okay. Di sini yang menariknya, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mendatangkan satu bentuk tamsilan, perumpamaan. Dia kata, contohnya orang yang duduk di dalam medan, di dalam dewan peperiksaan, tengah exam, kemudian dia rasa dahaga, jadi dia minta air, minta ayak daripada penguas peperiksaan. Diberi kepadanya gelas, dia minum. Okey. Setelah minum, dia tengok gelas tersebut. Dia tengok, cantiknya gelas ni, ayak pun sedap. Okey. Jadi dia duduk membelek gelas tersebut, terpesona, terpegun dengan gelas tersebut, sedangkan masa untuk dia menjawab retasnya dah nak habis. Retasnya masih kosong, tak terjawab lagi. Jadi macam mana cara menyelesaikannya? Okey. Caranya dia kata adalah dengan memberi peringatan. Beritahu dekat dia, ingatkan dia bahawasanya masanya dah nak habis. Ada perkara yang lebih penting. Ada tujuan yang lebih penting daripada dia tengok gelas tersebut. Dia terpesona dengan dunia. Sebab itu masalah kita sekarang. Jadi kitab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni sebenarnya menjelaskan tentang masalah al-wahn, yang disebut yang akan berlaku di akhir zaman.
Masalah cintakan dunia itu. Itu yang dia cuba jelaskan. Dari mana asalnya? Daripada hati. Okey. Macam mana nak mengubahnya adalah dengan memberi peringatan. Sama juga macam orang yang dalam exam tadi. Bagi peringatan. Masa dia nak habis, sila penuhkan. Mana yang tak siap lagi. Okey, begitu juga untuk kita yang hidup di dunia, yang dalam perjalanan menuju akhirat adalah dengan memberi peringatan. Memberi tazkirah, peringatan. Cantik di sini. Kalau kita tengok di sini, peringatan ataupun tazkirah ataupun mau'izah itu ada pada nilai yang tinggi, kedudukan yang tinggi di dalam Islam itu sendiri. Nama kitab adalah Batinul Ithm kalau dalam bahasa Arab, kepada Sidi Ali Mahrus. Nama kitabnya adalah Batinul Ithm dalam bahasa Arab. Okey. Tazkirah ataupun mau'izah itu ada pada peringkat yang tinggi di dalam Islam sebenarnya. Apa yang Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sebutkan ini sebenarnya daripada apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran, dia meletakkan wa'iz, orang yang beri peringatan itu di peringkat yang tinggi. Sebab apa? Sebab tujuan daripada peringatan itu adalah tujuan yang besar. Tujuan daripada peringatan tersebut adalah untuk membawa orang kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau tengok susunan yang disebut oleh Imam Ghazali, amat cantik. Dia meletakkan lurah, ulum-ulum lurah di martabat mula, kemudian naik masuk ke ilmu tafsir, kemudian ilmu kalam, ilmu fiqh dan ilmu kalam, akhir sekali baru masuk ke peringkat mau'izah. Sebab tu bagi saya, secara pendapat peribadi saya, untuk memberi mau'izah tu bukanlah kerja semua orang, bukanlah kerja yang mudah. Sebab apa? Sebab tujuannya besar. Tugasnya tu besar. Besar tugasnya, jadi kena persediaan yang besar untuk memberi tazkirah mau'izah. Itu yang disebut oleh oleh Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran. Kembali kepada kitab ini, setelah disebut apa yang diperlukan oleh kita adalah tazkirah, adalah mau'izah, peringatan. Peringatan tentang apa? Okey. Peringatan tentang hakikat diri kita. Siapakah kita? Dan juga tujuan diri kita dijadikan. Apa tujuan kita dijadikan? Itu dua benda yang perlu diperingatkan. Itu dua benda yang perlu untuk kita tahu. Untuk kita hayati dalam hidup kita, baru kita boleh dapat merawat sakit jiwa ataupun sakit hati. Okey. Kemudian dia menerangkan bentuk-bentuk perawatannya. Antara bentuk perawatan yang menarik yang disebut di sini adalah dengan cara bertafakkur. Kita nampak tafakkur ni adalah kalimat yang selalu kita dengar. Oh, tafakkur, uzlah. Tapi cantik penerangan yang disebut oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia mengatakan, kenapa perlu kepada uzlah? Okey, kerana uzlah itu membuahkan tafakkur. Tafakkur itu yang membuahkan tazakkur. Okey. Bila ada tazakkur, ada al-wa'i, ada kesedaran, waktu itu barulah kita akan seluruh tingkah laku kita akan berpandukan kepada kesedaran tersebut. Okey. Kenapa perlu kepada uzlah? Kenapa perlu untuk duduk, kita kata duduk seorang diri ataupun cuba untuk menghilangkan unsur-unsur luar yang cuba mengganggu kita, untuk kita hanya tumpu berfikir untuk menyelami diri, untuk mengetahui hakikat diri dan juga hakikat tujuan kita. Kerana kalaulah kita tidak ada dalam keadaan uzlah ataupun kita tidak mengasingkan diri daripada gangguan yang luar, gangguan yang luar tu akan beri kesan juga dekat diri kita. Sebab apa yang kita tengok akan beri kesan, apa yang kita dengar akan beri kesan. Satu lagi contoh yang diletak oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang cantik di sini. Dia kata contohnya macam orang yang berniaga, setiap hari dia perlu ambil satu masa, duduk di meja dia, duduk di bilik dia, asingkan diri daripada semua orang, daripada perniagaannya dan juga daripada ahli keluarganya. Untuk apa? Untuk dia mengira balik apa yang ada dalam hisab, apa yang ada dalam akaun dia. Masuk keluar dia, kena check balik. Okey. Kalaulah dia tak buat macam tu setiap hari, maka perniagaannya akan hancur binasa, akan rosak. Ya. Jadi begitu juga kita kehidupan dunia. Kita perlu satu waktu untuk kita duduk, beruzlah, potong segala unsur-unsur yang mengganggu kita, tutup segala jalan yang cuba untuk mengganggu kita, fokuskan jiwa kita, minda kita untuk kita menyelami diri, untuk kita mengetahui hakikat diri dan juga tujuan perjalanan hidup ini. Dan di akhir
bahagian ini dia masuk, dia menyebut bahawasanya apa yang dia huraikan dalam kitab ini, sebahagian ulama menyebutnya dengan nama tasawuf. Sebahagian ulama menyebutnya dengan nama tahdhibun nafs, tazkiyatun nafs, al-akhlaq. Okey. Tapi bagi beliau nama yang lebih baik untuk perkara ini adalah al-Islam, dia kata. Kerana ini adalah intipati Islam. Nama-nama itu tadi boleh jadi dah disalahertikan. Contohnya dia kata tasawuf banyak dicanang oleh golongan-golongan yang cuba untuk membezakan ulama yang membawa penyucian hati ini daripada ruang lingkup Islam. Seolah-olah ulama ini mereka bukanlah ambil usul mereka ataupun pegangan mereka itu daripada Islam. Seolah-olah dia di luar Islam. Jadi cara untuk mereka jatuhkan dengan mereka kata, oh ini golongan tasawuf. Seolah-olah golongan tasawuf itu di luar daripada daerah Islam. Kemudian dia menyebut tasawuf ataupun ubat ataupun tazkiyah nafs yang disebut sini adalah tasawuf akhlaqi. Tasawuf akhlaq, bukannya tasawuf falsafi. Dan dia ada menyentuh sedikit tentang permasalahan tentang Imam Ibn Arabi di dalam kitab ini. Okey. Dia menyebut bahawasanya apa yang kita perlukan sekarang adalah tasawuf akhlaqi. Macam mana nak menyempurnakan diri kita, nak menyucikan hati kita daripada sakit-sakit. Tanpa kita perlu untuk masuk tentang perbahasan falsafah lagi. Bila hati kita dah suci, dah tak ada penyakit-penyakit hati, tak ada rasa dendam, tak ada rasa hasad sesama umat Islam, waktu itu barulah terbuka jalan untuk kita masuk membincangkan tentang tasawuf falsafi. Itu yang disebut oleh beliau. Dan akhir sekali dia tutup dengan menyatakan bahawasanya masalah kita bukan adalah masalah akhlak, bukan masalah pemikiran. Maksudnya turas Islam ataupun ilmu Islami itu dah sempurna ataupun tersusun dengan elok sekali. Yang sekarang yang kita nampak masalah yang terjadi adalah kerana cara kita mengaji tak kena, contohnya. Manhaj, susunan cara untuk kita mengaji itu tak kena, menyebabkan kita nampak ilmu Islam itu seolah-olah ilmu yang mundur. Sedangkan kalau kita mengaji dengan cara susunan yang betul, tengok tertib yang betul, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Farabi dalam sebahagian penulisannya, juga disebut oleh Al-Akfani, Ibn Al-Akfani, juga disebut oleh siapa lagi? Imam Al-Ghazali. Macam mana Maratibul Ulum. Classification of knowledge. Cuba tengok kitab tersebut. Ataupun nanti buku yang saya tulis berkenaan dengan peta ilmu. Itu menyebut tentang susunan cara untuk belajar. Waktu itu baru kita nampak. Macam mana set ilmu itu saling berkait. Saling berhubung. Kita akan nampak ilmu Islam itu dah cantik. Masalahnya apa sekarang? Masalah pengamalan terhadap ilmu tersebut. Masalah keikhlasan dalam beramal dengan ilmu tersebut. Itu masalahnya. Okey. Jadi itu secara umum berkenaan dengan kitab Dosa Tersembunyi. Boleh dapatkan kitab ini daripada Nizamiyah Publication. Secara zahir, saya suka dengan cetakan dia. Color dia cantik. Cover dia bagus. Kualitinya bagus. Kertas pun kertas kuning. Kertas kuning yang ni lah, krim. Kertas krim, bukan kertas kuning yang lama tu. Bukan kertas kuning kitab, kertas krim. Yang ni bagi saya lebih baik daripada kertas putih. Sebab kertas putih, kalau kita baca dekat lampu, dia agak sakit mata. Kertas dia cantik. Dan yang bagus lagi adalah terjemahan yang tak kekok. Bila kita baca terjemahan tersebut, kita tengok terjemahan dia ke bahasa Melayu tu tak terasa kekok. Kita baca sedap saja. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.